Eh? Ini dia, bang. Ni 5 sen tak cukup, lagi 5 sen. Apa pasal tak cukup? Janji 30 sen. Baru dapat 25 sen, lagi 5 sen. Diorang duduk first class, saya duduk second class. Second class paruh bayaran. Jangan begitu. First class baik, second class baik. Sama juga sampai. Saya penat berkayu. Sampai itu memang sampai. Tinggal lagi azab saya yang tanggung lebih. Diorang duduk atas tilam, saya duduk atas papan. Sampai naik ke matu punggung saya, Wak. Lain kali tak tilam, saya kasih 10 sen. Apa yang punya orang, kalau ada 3 lagi macam korang, terpaksa kami kena bikin union. Kamu dah hafal dialog? Sudah, Tuan. Coba cakap. Wahai adindaku yang cantik jelita, hidungmu mancung bagai seludang, rambutmu hitam ikal mayang. Bagus, bagus. Sekarang kita mulaikan. Pergi ambil tempat. Tapi Tuan, kasihlah saya satu perempuan. Tak ada perempuan saya tak boleh berlakon, Tuan. Perempuan? Tak payah. Umar. Umar pun boleh jadi perempuan. Umar, mari. Tuan. Duduk. Awak ibaratkan dia perempuan. Baik, Tuan. Masa awak berlakon, pejam mata, ya? Pejam mata. Ya. Baik, Tuan. Cara-cara awak mengeluarkan perkataan dengan penuh perasaan awak. Baik, Tuan. Bagus. Kamera! Ready, Tuan. Running! Screen test 2, take 1. Action! Oh, adindaku yang cantik jelita, hidungmu mancung bagai seludang, rambutmu apa lagi Demi? Oh, rambutmu hitam jambul di depan, berbaju bunga seluar yengki, berkaki ayam. Oh, adinda, lihatlah muka kanda yang putih melepak. Apa kau bikin dialog sendiri, ya? Siapa tu di sana? Oh, adinda, kanda tahu siapa itu? Itulah perompak yang mau merompak adinda daripada tangan ke kanda. Apa? Kau bilang aku perompak? Aku Direktur Ahmad Nisbu. Kau jangan coba hendak menyamarkan diri sebagai direktur. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Cut! Ini pun bagus, Tuan Direktur. Sungguh tak disangka-sangka. Kedua-duanya sama-sama bagus. Ini pun bagus juga. Sudah pergi, panggil setannya pengawisan. Siapa tu? Saya, bang. Mas Naya. Mas Na datang. Bukalah pintu, bang. Nanti kejar saya. Yang mengenalkan saya ke Jalan Ampas sebenarnya adalah rakan karib saya, iaitu saudara Sarip Dol, Samseng Kampung Dusun. Dia yang bawa saya ke Jalan Ampas pada satu hari bulan 9 tahun 52. Di situ saya dibawa ke Jalan Ampas bukan sebagai seorang pelakon, tapi cuma sebagai seorang pengalih suara sajalah. Di situlah bila saya sudah bekerja di Jalan Ampas dengan gaji saya cuma RM70 sebulan. Sedangkan saya bekerja di luar dulu sebagai pilot, ya. Tapi pilot bukan kat langit, kat darat, bawa kereta. Gaji saya RM150 ketika itu, tapi saya berhenti kerja kerana saya ingin nak berjuang, nak meneruskan kerjaya saya yang saya minati. Maka saya bekerja dengan gaji RM70 saja. Dan di situ saya rasa dalam masa hampir setahun, ya, dengan gaji RM70, biasa makan dengan gaji RM150, memang azab betul lah, ya, nak hidup. Tapi oleh kerana nak berjuang, tapi alhamdulillah berkat sabar kata orang tu, maka saya satu ketika tu dalam bulan Februari tahun 53 saya dapat peluang ekstra saja, kerana ekstra tu tidak datang. Jadi saya ambil peranan tu. Disitulah saya menjadi guru untuk mengajar P.Ramlee masa kecil lagi. Bila saya berlakon hanya satu babak saja di situ. Tapi alhamdulillah saya pun tidak menyangka bila saya berlakon satu babak itu, selepas seminggu saya
dipanggil oleh majikan, dia minta saya pula bekerja terus menjadi artis tetap. Dengan gaji saya ditambah 150 ya. Jadi apa pandangan saya itu termakbul lah dimakbul oleh Ta'ala dengan gaji saya 150 dan ada bonus pula ya. Setiap pilihan saya berlakon saya dapat RM250 bonus. Kalau satu bulan saya dapat berlakon 2 filem pun cukup. Tak berlakon sekali pun adalah gaji 150. Memang memadai. Dulu 150 tu boleh katakan lumayan jugalah ya. Jadi alhamdulillah itulah masanya saya dapat berkenalan dengan Rahman Tan Sri P.Ramlee, yang mana bila saya diiktiraf sebagai pelakon tetap, maka saya diberi rumah ya. Saya beli rumah pula betul-betul bersebelah dengan P.Ramlee, bersama Mama Bujang lah kita ikut. Di situlah saya dapat berkenalan baik dengan beliau hinggalah ke akhir hayat beliau. Saya sebenarnya dari awal tahun 52 53 saya kebanyakan sama beliau banyak main kat pentas dulu ya. Ketika itu pula masih darurat ya. Di mana tempat-tempat kita pergi itu amat berbahaya lah ketika itu. Oleh kerana ingin nak membantu ya. Kesian kepada orang-orang kita yang terkurung ya. Tak dapat keluar malam. Jadi kita malam tiap-tiap minggu lah kita pergi menghiburkan mereka semua. Kesian kadang-kadang bila sampai satu radio tu sampai berapa orang dengar. Jadi itulah sumbangan yang kita dapat sumbangkan kepada para penonton-penonton ketika penduduk-penduduk di Malaya ketika itu kebanyakan semua susah-susah belaka ya. Orang semua tulis getah ya. Jadi masa itu kita nak dapat RM50 pun susah, paling tinggi pun kita dapat RM20 je. Kadang-kadang saya tak ambil duit dengan P.Ramlee, kesian ya. Kita balik pun ambil duit minyak je lah. Tapi alhamdulillah lah, oleh kerana nawa itu kita baik ya, kita ikhlas kepada sesiapa pun, alhamdulillah saya dapat masih diingat oleh sampai sekarang lah. Dan saya dengan P.Ramlee bila tinggal sebelah-sebelah tu, saya dapat tahulah Alhamdulillah si P.Ramlee manusia yang betul-betul berkarya dengan ikhlas ya. Pada tahun 57 kalau tak silap saya lah, saya ada menegur beliau lah, Ramlee, sekarang ini bukan lu cari duit, tapi duit cari lu. Ambillah duit tu sebanyak mungkin untuk lu punya hari tua. Dia jawab dengan saya satu perkataan yang amat mendalam sekali. Ajis, seni gua bukan untuk uang, tapi seni gua untuk masyarakat. Itulah Cugan kata dia yang pegang sampai dia meninggal. Sebab itu beliau tu manusia ni satu, dia tak ada ingat dengan RM1. Dia ingat masyarakat aja. Sebanyak mungkin tu dia nak hiburkan masyarakat. Sebab itu bila dia buat satu-satu lagu tu, memang lagu-lagunya tu memang banyak kesan-kesan yang baik kepada masyarakat. Dan hingga beliau ya, diberi satu satu perkataan oleh seorang ulama ya, P.Ramlee berdakwah dalam lakonan ya, walaupun dia bukan seorang ulama, tapi apa yang dia sampaikan kepada masyarakat dalam filem-filem dia ataupun sebelum jadi pengarah pun banyak kata-kata yang disampaikan kepada masyarakat tu semua berguna ya, memberi satu manfaat ya. Kalau dia satu iktibar tu kepada semua yang mendengar, yang menonton tu memang banyak ya, yang boleh jadikan satu ilmu ya, kalau digunakan sampai sekarang ya. Jadi sepanjang saya berkawan dengan dia, saya dapat tahulah P.Ramlee adalah satu insan yang ikhlas. Nama itunya cukup baik. Beliau bekerja sungguh-sungguh mencipta sebuah lagu tu bukan sembarangan. Dia duduk sampai pagi, kadang-kadang satu lagu sampai 2 malam pun tak habis. Kerana dia ingat satu lagu tu, biarlah lagu tu dapat kekal sampai bila-bila. Tapi alhamdulillah semua lagu-lagunya menyusup kalbu ya. Sampai sekarang pun banyak lagu-lagunya yang masih disayangi, masih dinyanyikan, masih disimpan ya. Allahyarham P.Ramlee ni ialah seorang manusia yang miskin, tapi dia kaya dalam karyanya ya. Walaupun beliau tidak mempunyai harta yang banyak, tapi oleh kerana nawaitunya ingat kepada masyarakat, kekayaan P.Ramlee dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei.
Sebab kami dulu mengingatkan kepada sesuatu benda yang kita buat tu untuk jadi satu kesan, dan juga kita tidak mau meninggalkan budaya kita sebenarnya, adat istiadat kita, bahasa kita, ya, tutur bahasa kita, dialog-dialog yang kita sampaikan tu. Kita hendak supaya benda tu jadi ingatan kepada semua generasi muda sekarang lah. Saya selalu mengatakan, apa tidaknya generasi sekarang ni ya, berdialog dengan kita, ya. Mungkin tidak banyak atau sedikit-sedikit boleh kita kasih pandangan-pandangan supaya zaman dulu tu dapat timbul balik sekarang ni, ya. Sebabnya budaya kita ni memang halus, bahasa kita ni halus, ya. Sebab dulu bila P.Ramlee membuat satu cerita Semerah Padi, ya, unsur-unsur Islam, adat-adat Melayu kita semua tergambar. Nak lalu kat belakang bapak pun, bapak tumpang lalu ya pak ya, tumpang lalu di belakang. Nak ambil ini apa semua dengan adat, ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Ini benda-benda ni kita sudah terlalu apa ni, mungkin lah ini apa ni, budaya-budaya luar masuk. Jadi kita, banyak anak-anak muda kita ni sudah terikut-ikut, lupa pada budaya sendiri. Sedang budaya kita tu cukup halus. Orang Asia ni yang punya budaya yang cukup mulik sekali, ya. Feedback ya daripada apa ni, anak-anak muda sekarang, banyak yang diorang mengarah atau berlakon, diorang banyak mengambil dan meniru sikit-sikit, ya, usaha-usaha P.Ramlee itu. Ada salah seorang apa ni, pengarah muda, dia mengaku depan saya, apa yang saya buat ni banyak saya ambil dan saya cedok dari apa yang P.Ramlee buat dulu. Tapi drama-drama dia semua bagus, ya. Jadi perkara ini kita harus ya di Singapura atau Malaysia, kita di Asia ni, kita harus bersyukur kepada Allah SWT kerana kita di Asia ni ada seorang hamba Allah, ya, yang diturunkan oleh Allah SWT mendapat melebihi daripada Charlie Chaplin, ya. Ini sudah jadi satu kebanggaan kepada orang Jepun, orang Hong Kong. Diorang bangga, walaupun diorang bukan duduk kat sini, tapi diorang bangga di Asia ada seorang hamba Allah yang dapat menandingi Charlie Chaplin, ya. Ini kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Cuma sayangnya tu, oleh kerana Allah Ta'ala terlalu sayang sangat, maka Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala ambil tu bukan mengambil gitu saja. Ini akan dijadikan iktibar kepada kita yang hidup sekarang ini, supaya kita dapat mengambil contoh-contoh, ya. Berkemungkinan walaupun orang bilang susah nak cari pengganti P.Ramlee, kita tak tahu, mungkin besok lusa ada pengganti dia. Kalau tak dapat 100% pun dapat 90%, 80% pun sudah cukup bagus, ya. Ini yang kita harapkan sangatlah zaman ini, ya. Memang kita nak, banyak orang kata nak cari P.Ramlee pengganti, memang tak boleh dapat, ya. Pada tahun 1959, beliau sudah mengatakan kepada saya, Aziz, kalau gua mati, gua akan hidup 1000 tahun lagi. Sampai dia bilang, lu ni gila kan? Sampai bergurau, lu ni gila, mana mau cari orang umur 1000 tahun? Nak cari 70 tahun pun susah, ha? Tapi dia tak menjawab apa-apa. Tapi bila sudah meninggal, baru saya teringat, saya tersedar, ya. Rupa-rupanya bukan dia yang hidup namanya, ya. Selagi apa ni, ada CD Jalan P.Ramlee, Dewan P.Ramlee, Pustaka P.Ramlee, itulah dia nyawanya yang masih hidup. Kalau dunia ni hidup lagi 1000 tahun, insya-Allah P.Ramlee akan hidup 1000 tahun. Mengenai P.Ramlee, kalaulah dia ada sekarang, saya fikir berkemungkinan, ya, perkembangan filem Melayu kita mungkin berubah sedikit dengan apa ni, penerangan dan pendapat-pendapat dia diebahkan kepada semua universiti, kepada anak muda yang lain, ya. Sebab dia sudah mengatakan kepada saya pada tahun 60, Aziz, gua punya umur kalau sampai 50 tahun, gua akan berhenti berlakon, gua nak jadi menteri. Itu angan-angan dia, demi Allah saya bilang, ya. Dia nak jadi menteri. Saya bilang, kalau lu mau jadi menteri, lu tak usah masuk apa-apa parti, lu masuk independen sudah, lu boleh menang. Habis macam mana nak cari duit lu tak ada, jangan susah, kita main di 3 tempat show cukup, duit jadi modal. Itulah angan-angan dia satu, dia nak jadi menteri kebudayaan. Tapi sayang, Allah Ta'ala lebih sayang pada dia. Kalau dia ada, saya fikirlah dia memang berhajat nak buat filem sendiri, nak mengarah sendiri, nak berlakon sendiri, nak menerbitkan segala-galanya. Semuanya dia tahu.
Apa saja tentang filem memang ada pada dia. Ya. Itulah angan-angan dia. Dia sudah siapkan 3 cerita pada saya. Cerita ini sudah dikarang tahun 55. Tahun 55 dah ada cerita kat kepala dia ni. Dia jarang menulis. Tapi semua disimpan kat komputer dia. Tapi brand dia saya tak tahulah. Antara cerita yang ada pada dia ketika itu, Menanti Hujan Teduh, Bulan Sabit dan Hidayah. 3 cerita ni tak bagi sama orang. Dia sendiri nak buat. Saya minta sendiri waktu saya buat Sahabat Filem dulu pun tak bagi. Dia angan-angan nak buat 3 filem ni. Dengan filem Kaida, dia terbitkan sendiri, nak mengarah sendiri, nak berlakon sendiri. Lagu tak payah lagi lah. Memang dah ada pada dia lagu-lagunya. Lagu-lagu dia pun dah ada. Dah siap. Itulah angan-angan P. Ramlee. Tapi tidak kesampaian. Ya. Tapi walau macam mana pun, sayangnya bila dia pindah ke Lumpur, amat sedih sekali lah. Dan saya sendiri ya, dapat melihat keadaan dia di sana. Satu hari tu dia bawa saya berjalan dari Kuala Lumpur sampai ke Ipoh. Dia bercerita tentang diri dia di sana sepanjang perjalanan dan balik tak habis. Penderitaan dia yang dia rasa peras hidup dia. Tak dapat apa yang dia hendak seperti di Singapura dulu. Di Singapura apa dia hendak semua dapat. So brothers bilang apa dia hendak nak buat semua dapat. Dia hendak 1,000 ekstra pun boleh dapat 1,000. Tapi kat Kuala Lumpur, jangan kata nak jadi 10 orang, nak dapat 5 orang pun susah ekstra dulu. Itu yang agak kesian sekali. Akhir sekali. Itu yang saya ceritakan dalam dokumentari yang lalu ni. Akhirnya Saloma menyanyi balik ke Bangkok, nak bantu kehidupan. Dah tak ada cara lain untuk hidup. P. Ramlee nak bekerja lain pun studio apa ni, Merdeka Studio pun dah ditutup. Ya. Itulah akhir-akhir dia makan nasi dengan telur. Inilah yang saya terangkan kepada orang. Inilah nasib seorang seniman besar. Ya. Kenapalah bila dia pulang ke Lumpur tidak dapat peluang seperti mana di Singapura dulu. Sedangkan kebolehan dia tu dapat mengatasi sesiapa saja dalam Malaysia ni. Oleh kerana mungkin sifat-sifat orang kita ni yang tak senang dengan kerjaan orang lain. Ya. Mungkin ini salah satu yang menggagalkan dia sampai ke akhir hayatnya. Tapi silap kita ni, apa yang ada dengan P. Ramlee adalah segala-galanya pemberian Allah Ta'ala kepada dia. Dan dia sendiri mengatakan kepada saya, Aziz, Tuhan tidak memberi kita segala-galanya. Banyak kekurangan gua ada pada Lujis, ada pada Sudan, ada pada sesiapa saja. Walaupun Allah Ta'ala dah bagi kelebihan kepada dia, masih ada lagi benda yang kurang, tak semua. Ya. Umpamanya macam perkahwinan. Ya. Dia selalu bilang sama saya, Aziz, lu ni untung besar. Ya. Untung apa lagi? Lu kahwin semua 3 anak darah. Gua 3 janda. Ini semua dia tak ada rasa kata kecewa ke apa ke tentang ini. Semua pemberian taklah kepada dia. Tapi bila sudah sampai kat Kuala Lumpur seperti mana yang Datuk Mos cakap tadi, amat menjadikan sekali lah. Kerana manusia yang seperti P. Ramlee itu bila sampai ke sana tak diberi peluang langsung hingga membawa kepada penderitaan beliau. Berkemungkinan juga ini salah satu membawa satu pembagian dia pergi ya. Mungkin kerana ini salah satu, mungkin ada benda-benda lain. Dan apa yang sahabat tahu lagi kebelakangan ini, rupa-rupanya dia ada membuat satu jaminan peminjaman duit. Ada satu kawan nak buat restoran pinjam duit kat bank, dia yang jamin. Saya fikir dalam 20,000 ke 3,000. Selepas itu orang ni pula meninggal. Bila orang ni meninggal, dia yang tanggung. Sebelum dia, mungkin dia kena pergi mahkamah ketika itulah. Yang ke belakang ni boleh dapat tahu. Mungkin kerana dia juga salah satu membawa dia punya hati ke apa dia. Mungkin ini juga salah satu. Dan banyak lagi perkara-perkara yang dia ceritakan kepada saya yang dulu-dulu lah. Yang dia tak senang dengan orang ini. Orang ni memberi satu benda-benda yang tak baik kepada dia kan. Dia cerita sama saya semua lah, tapi saya tak dapat menceritakan benda ini kepada orang lain lah. Mudah-mudahan lah kepergian dia tu ya. Dia pun dalam filem Alibaba Bujang Lapuk dia pun sudah mengatakan dalam hati,
anda mati dalam iman, betul-betul dia pergi pun dalam iman ya, hingga orang sanjung sampai sekarang ya. Hasil-hasil dia pun masih diminati anak-anak kecil. Anak kecil umur 4 tahun ya, jumpa saya ya. Atuk P.Ramlee tinggal mana? Apa kita nak jawab? Saya tak bilang P.Ramlee meninggal. Saya bilang P.Ramlee masih main biola, kisik sana. Tak mau mematahkan hati anak-anak ni. P.Ramlee tengah cipta lagu lain itu semua. Dia tak jumpa P.Ramlee tapi dia jumpa dekat TV ya. Ini juga salah satu yang memberi satu kesan ya, yang mendalam kepada kita semua lah. Mudah-mudahan ya, saya berdoa lah dengan adanya kerjasama yang akan datang ni, setidak-tidaknya kalau tak dapat 100% kita adakan balik ya, suasana seperti suasana dulu, dapat 50-60% pun Alhamdulillah. Kerana bila kita sudah buat satu benda yang hasilnya betul-betul Melayu, mungkin film-film ini dapat kita edarkan kepada negeri luar. Mereka-mereka ini pun tidak tahu budaya kita. Apa seni kata kita, apa kita pakaian kita semua. Kalau ini kenapa kita buat, timbulkan balik, insya-Allah film Melayu kita akan dapat duduk seperti yang sudah-sudah.